Salam sejahtera, saya Zainal Arifin Ismail. Dan saya Tengku Egda Bustaman, Buletin Utama 4 Oktober. Seorang anggota tentera Malaysia terkorban dalam serangan milisia Somalia. Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelawar Vietnam, Kemboja, Laos dan Myanmar sertai ASEAN. Berita sepenuhnya. Seorang anggota Batalion ke-19 Askar Melayu Diraja yang berkhidmat di bawah Panji Keamanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Mogadishu terkorban dalam serangan awal pagi tadi. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan, anggota terbabit dikenali sebagai Prebet Mat Aznan Awang, pemandu kereta perisai. Jenazah Allahyarham Prebet Adnan sedang diurus untuk dihantar pulang ke Malaysia. Dalam pertempuran yang sama, 9 anggota Malbat lain mengalami kecederaan. Mereka kini dirawat di 3 hospital tentera di ibu negara Somalia itu. Butir-butir peribadi anggota Malbat belum dikeluarkan Kementerian Pertahanan. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan, 2 company Malbat diarah oleh Ibu Pejabat UNISOM ke kawasan Pasar Bakara yang terletak di pusat bandar Mogadishu 4 pagi tadi waktu Malaysia untuk membantu tentera Amerika Syarikat yang terperangkap. 13 pegawai, 93 anggota pelbagai pangkat lain serta 32 kereta perisai dikejarkan ke kawasan berkenaan. Setibanya di kawasan itu, anggota Malbat terbabit dibedil hebat dan mereka melancarkan serangan balas. Kejadian itu berlarutan selama beberapa jam. Kawasan Pasar Bakara adalah antara kubu kuat pemimpin Puak Derot Muhammad Farah Aidid. Company Malbat telah ditembak oleh kumpulan yang tidak dikenali menggunakan senjata dari jenis laras kecil, RPG, HMG, iaitu heavy machine gun dan anti-aircraft gun. Menurut Menteri Pertahanan, dalam serangan itu, 4 kereta perisai Malbat dan 2 helikopter tentera Amerika Syarikat musnah. Menurut Datuk Seri Najib Tun Razak, kejadian awal hari ini adalah yang pertama membabitkan sebilangan besar anggota tentera negara mengalami kecederaan. Kematian Prebet Mat Aznan juga adalah yang pertama sejak Malaysia menyertai misi pasukan pengaman di bawah naungan PBB. Sementara itu, wartawan kami Jasban Singh menghubungi markas Malbat di Somalia bagi mengetahui keadaan terkini di Mogadishu. Berikut sebahagian daripada temu ramah itu. Tuan Rozi, bolehkah Tuan Rozi memberikan sedikit latar belakang tentang kejadian yang berlaku di Somalia tadi? Kejadian yang berlaku pada malam semalam, bermula lebih kurang pukul 12.05 malam, di mana 2 company kita yang telah ditugaskan untuk membantu pasukan tentera dari Amerika iaitu Ranger telah ditembak dengan RPG yang penangkis kapal terbang dan juga senjata-senjata kecil ke arah kereta-kereta perisai kita. Dan kejadian ini berlaku di Bakara Market, saya difahamkan Tuan Rozi. Boleh berikan sedikit latar belakang mengenai tempat ini yang dianggap paling sensitif ya di Mogadishu? Yang sebenarnya operasi ini telah dimulakan oleh pasukan sahabat, iaitu pasukan dari tentera Amerika yang telah membuat operasi awal 1 hari sebelum kejadian ini. Tetapi oleh kerana terdapat sedikit masalah di pihak mereka, kita telah dipanggil untuk membantu mereka bagi mengeluarkan beberapa orang tentera yang tertangkap di kawasan tersebut, iaitu di kawasan sekitar di barat sebelum kita sampai kepada kawasan Bakara Market. Okey. Saya difahamkan Malaysia Somalia sejak akhir-akhir ini telah memperhebatkan serangan ke atas markas-markas PBB termasuk Malaysia, Tuan Rozi. Betul ke? Ini tidak dapat dialahkan kerana kita ialah sebagai salah satu unit Quick Reaction Force selain daripada pasukan tentera Amerika. Pasukan Malbat iaitu dari 2 company mechanized ini telah diletakkan sebagai pasukan simpanan sebagai QRS kepada Force Commander. Okey. Tuan Rozi, selepas kejadian ini, apakah moral anggota tentera kita di Mogadishu sekarang? Saya sangat berasa bangga kerana baru saja berjumpa dengan anggota-anggota yang telah terlibat dalam operasi semalam. Iaitu walaupun mereka bertempur hampir 5 jam, bermula pada pukul 12 hingga pukul 5 pagi sehingga mereka diundurkan dari kawasan tersebut. Moral mereka tidak pernah jejas. Bahkan saya rasa selepas kejadian tersebut semangat mereka makin menebal. Okey, baik. Terima kasih Tuan Rozi dan selamat bertugas kami ucapkan dari TV3 kepada semua anggota tentera kita di Somalia. Terima kasih Jasban.
Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perbezaan ideologi bukan lagi pemisah antara negara di Asia Tenggara. Sebelum itu, beliau menyeru negara yang belum menyertai ASEAN, terutama Vietnam, Kemboja, Laos dan Myanmar, segera berbuat demikian supaya tidak ketinggalan dalam kepesatan ekonomi rantau ini. Datuk Seri Anwar berkata, pengasas ASEAN sebelum ini membayangkan organisasi itu akan menggabungkan 10 negara Asia Tenggara. Berikutan itu menjadi tanggungjawab generasi baru ASEAN meneruskan usaha mencapai objektif itu supaya kemakmuran tidak tertumpu pada beberapa negara sahaja. There cannot be two Southeast Asias, a rich Southeast Asia and a poor Southeast Asia. None of us would like to see the prevailing situation persist, where ASEAN grows twice as fast as the other states in the region collectively. There must be only one Southeast Asia, a dynamic, vigorously growing Southeast Asia that moves with the rest of the soaring economies of East Asia. Participation in ASEAN can perhaps make this passage easier. Bagaimanapun katanya, pertambahan anggota baru mungkin menimbulkan cabaran tersendiri dan ASEAN harus membuktikan kepintarannya menangani isu itu. Datuk Seri Anwar berucap di Forum Asia Tenggara kelima Anjuran Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS di Ibu Negara pagi tadi. Forum bertemakan Satu Asia Tenggara itu dihadiri peserta dari Brunei, Kemboja, Filipina, Indonesia, Republik Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam. Tengah hari tadi pula, Datuk Seri Anwar melancarkan Proton Wira Aerobag di Pusat Dagangan Dunia Putra. Dalam ucapannya, beliau berkata perusahaan otomobil nasional Berhad, Proton, terus menguasai pasaran kereta penumpang tempatan dengan 72.6% daripada jumlah pasaran bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding 68.2% tempoh sama tahun lalu. Katanya ini menunjukkan kereta nasional berjaya menerokai pasaran baru serta berdaya saing setanding kereta keluaran syarikat antarabangsa. Datuk Seri Anwar berkata pelaksanaan dasar penggunaan bahan tempatan juga mencapai kejayaan apabila kereta nasional menggunakan 80% bahan tempatan berbanding 45% yang dirancang menjelang 1996. Katanya 100 syarikat tempatan terbabit dalam pembuatan dan pembekalan 1,319 komponen kereta termasuk syarikat Bumi Putra. Proton mencerminkan tekad dan kesungguhan kita untuk menjadikan Malaysia sebuah negara industri. Dilihat kapasiti dan keupayaan Proton, wawasan 2020 mungkin menjadi kenyataan lebih awal lagi. Datuk Seri Anwar turut berbangga dengan inisiatif Proton dan edaran otomobil nasional ION meningkatkan program penyelidikan dan pembangunan serta latihan yang dianggap agenda penting dalam industri otomotif. Sementara itu, pengerusi ION Tan Sri Jamil Jan berkata pihaknya menerima lebih 51,000 tempahan Proton Wira dalam tempoh 5 bulan dilancarkan. Proton Wira Aerobag yang dilancarkan itu mempamerkan ciri lebih sporty dan bergaya. Kereta 5 pintu berkuasa enjin 1.6 liter itu boleh didapati dalam 2 versi, transmisi manual 5 kelajuan berwarna mentari merah dan automatik 4 kelajuan kosmos hijau. Wartawan TV3 Lokman Hamidi yang memandu uji kereta berkenaan melaporkan. Kemunculan Wira Aerobag di pasaran mulai hari ini sebagai melengkapi 3 model sedan yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad 21 Mei lalu. Ia dijangka memberi pilihan lebih luas kepada pengguna, khususnya generasi muda yang mementingkan gaya. Berbanding model sejenisnya seperti Saga Aerobag, Wira Aerobag lebih berupaya selamat dan selesa. Namun dari segi teknik, ia tidak banyak bezanya dengan model sedan. Logik kuasa suntingan multi-point SUHC 16 injap memberikan kecekapan pembakaran lebih baik. Ciri ECI multi dengan sensor pengaliran udara jenis tekanan pusaran Karman yang dilengkapi muncung suntingan penyembur berkembar dapat memperbaiki kuasa dan gerak palas pada keseluruhan sistem enjinnya. Ruang dalam juga tidak banyak beza berbanding model sedan. Bagaimanapun seperti kereta hatchback lain, bahagian belakang tempat duduk boleh dilipat bagi menampung barang berlebihan. Kereta ini dilengkapi tingkap berkuasa, sistem kunci pusat dan cermin pintu pandang belakang yang dikawal secara elektronik.
Dasar roda yang lebih panjang dengan trek yang lebih besar pada kereta ini menambahkan kestabilan dan pergerakan semasa membelok. Sementara itu, gabungan suspensi depan tegakkan tinggi dan suspensi belakang berbilang hubungan menghasilkan serapan kejutan lebih baik. Pengarah urusan edaran automobil nasional Berhad, ION, J. Azmi Abdul Wahab berkata pada keseluruhannya, Wira Aerobag hanya 5% daripada keluaran model sedan dan ia tidak menjejaskan jualan model sedan. Setakat ini lebih 300 unit telah dipesan. Ion menjangkakan antara 400 hingga 500 unit kereta ini dijual setiap bulan selepas pelancarannya hari ini. Lokman Hamidi melaporkan Buletin Utama. Institut Kajian Strategi Pendidikan Negara ISPEN perlu diwujudkan bagi membolehkan bidang pendidikan negara berkembang dan menyaingi negara lain di rantau ini. Ketika mencadangkan demikian, Menteri Besar Selangor Tan Sri Muhammad Haji Muhammad Taib berkata, ISPEN boleh menjadi pusat pemikir rujukan pendidikan dan latihan yang berwibawa. Tan Sri Muhammad berkata, cadangan penubuhan ISPEN bertujuan meningkatkan kebolehan masyarakat menangani persoalan baru dalam menghadapi cabaran menjadi negara maju. Bercakap kepada pemberita selepas merasmikan seminar pendidikan ke arah membina masyarakat berfikir, anjuran Institut Perkembangan Minda di Subang Jaya pagi tadi, beliau menjelaskan, saya mencadangkan supaya kita bertindak proaktif, mengkaji masalah-masalah itu sekarang dan mengenal pasti masalah-masalah, menggariskan cara-cara untuk mengatasi dan terus sama-sama kita menyelesaikan perkara ini sesuai dengan pembinaan suatu bangsa yang lebih maju, yang kita nak keluarkan, yang kita nak hasilkan dalam masa 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Katanya lagi, negara perlu kepada suatu pemikiran semula strategi pendidikan sebagai pencetus dan agen perubahan yang menjadi matlamat. Penubuhan ISPEN sebagai institusi bebas membolehkan ia menjadi asas penting kepada pelbagai pihak dalam memberi pandangan mengenai persoalan dan cara mengatasinya. Oleh itu, menurut beliau, pendidikan negara perlu mampu melahirkan manusia berpendidikan yang berfikir dalam segala tindak tanduknya melalui persoalan yang dikupas semua pihak hasil pelbagai kegiatan ISPEN. Kerajaan akan meningkatkan kemampuan Akademi Laut Malaysia Alam sebagai pusat melatih pelaut dan pentadbir maritim dari negara anggota ASEAN. Timbalan Menteri Pengangkutan Datin Paduka Zalia Ismail berkata, negara-negara terbabit dapat melaraskan piawaian keselamatan perkapalan yang kini berbeza jika alam membuka latihan itu kepada mereka. Buat kajian ni, you kena buat kajian. Datin Paduka Zalia juga yakin dengan bantuan alam, masalah kekurangan pelaut di kalangan negara terbabit boleh diatasi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan seminar keselamatan maritim pelaksanaan piawaian antarabangsa di Malaysia di Melaka pagi tadi. Katanya, kerajaan juga sedang mengkaji semula sistem pendidikan maritim di semua institusi berkaitan bagi memperluaskan kemampuan alam serta memenuhi keperluan industri maritim sehingga tahun 2020. It depends on the study besok. Sama ada kita nak buat suatu tempat atau kita nak bagi-hagikan. Misalnya UTM pun sekarang ni ada melatih kan. Certain aspect engineers, marine engineers dia ada latih juga kan. Menurutnya, kajian itu juga mengambil kira aspek pembesaran alam, tenaga pengajar, peralatan serta mengemaskinikan kurikulum sejajar dengan kesihatan industri berkenaan. Kajian juga dibuat mengenai keperluan guna tenaga maritim negara bagi memenuhi permintaan pelaut memandangkan industri maritim kini berkembang pesat. Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Datuk Loh Hing Ding berkata kualiti manusia yang terbabit secara langsung dalam industri pengeluaran perlu seimbang dengan kemajuan teknologi yang digunakan. Ini penting bagi mengelakkan kemungkinan negara mengalami ketidakseimbangan mutu dan kualiti pengeluaran yang boleh mengganggu sumbangan industri berasaskan bahan mentah. Datuk Loh berkata dalam usaha meningkatkan industri berasaskan bahan mentah, kemajuan teknologi dan kualiti manusia perlu selari. Menurutnya, industri berasaskan bahan mentah seperti tekstil berkembang pada kadar 8.7% dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, manakala plastik dan getah 11.1% dan kayu-kayan 10%. Bagaimanapun katanya, penekanan masih perlu ditumpukan terhadap usaha pembangunan sumber manusia bagi menjadikan Malaysia negara maju berorientasikan sains dan teknologi.
Kemajuan yang ingin dicapai Malaysia bukan bertunjangkan kemajuan negara maju lain, sebaliknya dibentuk mengikut acuan sendiri berasaskan budaya, nilai dan adat resam tempatan. Beliau berkata demikian di Majlis Perasmian Expo Sains dan Teknologi Kajian Sains Gunaan Institut Teknologi Mara ITM di Shah Alam pagi tadi. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Setiausaha 1 Kementerian itu, Datuk Haji Jimin Idris. Expo hingga Khamis ini membabitkan semua kursus di kajian itu termasuk teknologi makanan dan biologi. Polis mendapat perintah tahanan reman bagi menahan selama 2 minggu seorang banduan yang ditangkap semula selepas lari dari lokap Seremban Rabu lalu. Muhammad Isa Zakaria, 31 tahun yang melarikan diri bersama 2 tahanan lain dari lokap Balai Polis Seremban ditahan semula di Kajang, Selangor semalam. Magistrate Zainal Lebai Saleh membenarkan Muhammad Isa ditahan mengikut Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah supaya polis boleh membuat siasatan lanjut berhubung 2 lagi rakannya yang masih bebas. Mereka yang masih bebas ialah Eng Koh Wah, 32 tahun dan Utaya Suryan, 24 tahun. Magistrate Zainal kemudiannya membenarkan Muhammad Isa ditahan di lokap Balai Polis Daerah Kuala Pilah. Muhammad Isa dijangka dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan melarikan diri dari tahanan selepas tamat tarikh tahanan riman. Sementara itu, polis bangunan Parlimen dilaporkan menyerah diri. Seorang pegawai tentera melalui hubungan radio dengan pasukan tentera Yeltsin melaporkan melihat bendera putih dikibarkan dari tingkap bangunan Parlimen. Laporan radio itu bagaimanapun terganggu oleh bunyi tembakan. Jurucakap Kementerian Dalam Negeri juga berkata tentera Yeltsin berjaya memasuki dan mengawal 2 daripada 13 tingkat bangunan itu. Sebelum itu, tentera kerajaan merampas semula stesen utama televisyen Rusia setelah berbalas tembakan dengan puak penintang. Sebelum itu, ketiga-tiga rangkaian televisyen itu dihentikan siarannya apabila bangunan stesen Ostankino diserang dan diambil alih penentang Yeltsin. Polis dan penyokong Parlimen berbalas serangan dengan bom tangan, meriam dan senjata api lain. 2 wartawan dan berpuluh-puluh orang dilaporkan cedera. Stesen ini sasaran utama beribu-ribu penentang Yeltsin apabila naik presiden yang dipecat, Alexander Rutskoy, mengarahkan kereta kebal menyerbu Kremlin dan pejabat datuk bandar. Tentera elit kerajaan menggunakan kereta perisai menyerang kumpulan penentang yang mengepung bangunan ini. 40 kereta perisai lagi menyerbu pusat Moskow dan mengambil kedudukan strategik di luar Kementerian Pertahanan berdekatan Kremlin. Pasukan perisai ini dikerah mengambil kedudukan untuk bertindak berikutan laporan sekumpulan anggota tentera berpaling tadah dan menyokong kumpulan Rutskoy. Pada masa yang sama, sekumpulan penyokong Rutskoy yang menaiki 3 kereta perisai dan beberapa buah truk juga menuju ke stesen televisyen berkenaan. Walaupun tiada laporan rasmi mengenai angka kematian, Reuters melaporkan sekurang-kurangnya 2 anggota polis dipercayai terbunuh dalam rusuhan ini. Mereka yang cedera pula dirawat di Pusat Kecemasan Institut Sklifosovskovo. Sementara itu, dunia terus memberi perhatian kepada perkembangan di Moskow. Walaupun di dalam negara sokongan terhadap Yeltsin berbelah bagi, masyarakat antarabangsa khususnya Washington dan kuasa-kuasa lain memihak kepada Presiden Rusia itu. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Les Aspin memberikan sokongan terbuka tentera negara itu kepada Yeltsin sambil berharap kedua-dua pihak bertelagah mencari jalan damai mengakhiri kemelut politik yang melanda Rusia. Duta negara itu ke bekas Soviet Union, Stroop Talbot pula mengakui Yeltsin tetap dengan pendirian dalam proses ke arah mewujudkan demokrasi dan yakin pemimpin Rusia itu tidak akan bertindak menggugat keamanan selagi penentangnya tidak menggunakan kekerasan. Manakala pengerusi jawatan kuasa Perkhidmatan Senjata Senat Amerika, Sam Nunn pula menganggap walaupun keadaan di Moskow begitu berbahaya, ia satu cabaran kepada Yeltsin dan penyokong demokrasi. Sementara itu, bekas Presiden Soviet Mikhail Gorbachev merayu ahli-ahli politik bertelagah supaya bertolak ansur sebelum terlambat. Menurutnya, tindakan Yeltsin menolak pilihan raya serentak untuk Presiden dan Parlimen boleh mengheret rakyat negara itu ke kancah perang saudara. Beliau juga menyatakan kesediaannya kembali ke arena politik Rusia jika diperlukan untuk menyelamatkan negara itu. Beralih ke laporan susulan gempa bumi di India. Pihak berkuasa negara itu buat pertama kali sejak merdeka membenarkan pasukan bantuan luar membantunya menghadapi kesan bencana alam.
Sepadukan 10 anggota unit penyelamat antarabangsa Perancis tiba di negara itu untuk memulakan gerakan mencari mangsa di bawah timbunan runtuhan hari ini. 9,000 mayat kini ditemui daripada 30,000 yang dikuatiri mati akibat bencana paling buruk yang melanda negara itu dalam tempoh 60 tahun. Sementara itu, tentera dan agensi bantuan melancarkan operasi besar-besaran mengedarkan bantuan kepada 150,000 penduduk yang hilang tempat tinggal. Air, makanan, khemah, tiang buluh dan kayu api diagihkan kepada mangsa di kawasan terbabit. Dalam pada itu, polis dan tentera mengawal ketat kawasan bencana daripada terus dibanjiri penduduk kawasan lain yang datang untuk menyaksikan kesan malapetaka sehingga mengganggu gerakan menyelamat selain kegiatan mencuri. Pasukan penyelamat menggunakan jentolak bagi membersihkan runtuhan bangunan yang ranap bagi memudahkan kerja-kerja mencari mayat yang tertimbus yang dikhawatiri boleh menyebabkan wabak penyakit kepialu dan taun. Sebelum itu, penggunaan jentolak dibantah kerana ada setengah kalangan percaya ramai lagi mangsa yang mungkin masih hidup dalam runtuhan. Hujan lebat yang berterusan 3 hari lalu pula menyukarkan kerja menyelamat dan penghantaran bantuan apabila jalan tanah liat lecak dan berlumpur. Wira Aerobac. Sukan, kejohanan separuh maraton di Brussels, Belgium. Pelumba tuan rumah Vincent Russo muncul juara bagi bahagian lelaki, manakala bahagian wanita dimenangi Conceição Ferreira dari Portugal. Rusia 31 tahun mencatat masa 1 jam 1.05 minit dalam perlumbaan sejauh 21.095 km yang tamat di Gothic Central Square. Tempat kedua dimenangi pelumba Australia Steve Moneghetti yang mencatat 1 jam 1.10 minit, manakala Carl Thackeray dari Britain ketiga dengan catatan masa 1 jam 1.13 minit. Ferreira juga 31 tahun yang muncul juara dalam bahagian wanita pada kejohanan marathon di Pittsburgh, Amerika Syarikat tahun 1990 mencatat masa 1 jam 10.07 minit. Saudara, dengan itu sekian buletin utama untuk malam ini. Saya Zainal Arifin Ismail. Dan saya Tengku Aida Bustaman. Selamat malam. Selamat malam.